Hai pelajar-pelajar, bertemu lagi untuk sesi pengajaran yang seterusnya. Untuk perbincangan kita kali ini, kita akan meneruskan perbincangan kita dalam bab 7, tetapi untuk pembelajaran kita kali ini, cikgu akan memfokuskan kepada topik pilihan raya. Okey, perbincangan kita kali ini akan dimulakan dengan mengenal pasti maksud pilihan raya terlebih dahulu. Pilihan raya merupakan proses untuk memilih wakil rakyat. Ini adalah kata kunci yang pertama. Wakil rakyat ini penting bagi memerintah sama ada peringkat persekutuan atau negeri. Pemilihan wakil rakyat dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undi pula dibuat secara terbuka bagi mengelakkan penipuan. Keputusannya akan direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira sebagai pemenang. Senang kan? Baiklah, tadi kita telah membincangkan berkenaan dengan maksud dan proses bagaimana pilihan raya dilakukan. Tapi, adakah pelajar-pelajar tahu siapakah golongan ataupun kumpulan yang melaksanakan? Baiklah, pengurusan pilihan raya ini dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. SPR ditubuhkan melalui Perkara 113 hingga 120 termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada apakah antara fungsi dan peranan SPR dalam mengendalikan proses pilihan raya. Antaranya, SPR menjamin maksudnya memastikan, memastikan pilihan raya dijalankan dengan adil, tiada unsur penipuan. Yang kedua, pilihan raya SPR mengendalikan mereka yang menguruskan pilihan raya yang bebas tanpa tekanan ataupun tanpa dipengaruhi sama ada dari parti pemerintah ataupun dari parti pembangkang. SPR juga merupakan badan yang menentukan sempadan bahagian pilihan raya. Maksudnya mereka mengenal pasti bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses pilihan raya. Keempat, SPR berperanan untuk menjalankan sesi pendaftaran pemilihan. Dan yang terakhir, SPR menguruskan pilihan raya sama ada pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Baiklah, berikut merupakan perbezaan di antara pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Mari kita lihat perbezaan tersebut. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi apabila pelajar melihat kepada pilihan raya kecil, pilihan raya ini hanya diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Baiklah, kembali kepada pilihan raya umum. Pilihan raya umum ini diadakan serentak di seluruh negara. Antaranya di Sarawak, Sabah dan negeri-negeri Melayu. Di Sarawak dan Sabah, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan. Pilihan raya
diadakan dalam tempoh 5 tahun sekali. Mari kita lihat pula ciri-ciri pilihan raya kecil yang seterusnya. Kekosongan kerusi di kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri berlaku disebabkan oleh kematian, apabila berlakunya peletakan jawatan, pelucutan jawatan ataupun calon ataupun wakil kawasan itu disabitkan jenayah di mahkamah. Pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak selepas kekosongan berlaku. Apakah syarat-syarat untuk menjadi calon pilihan raya? Antaranya, calon tersebut mestilah warga negara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas, bermaustatin di Malaysia, sempurna akal, bukan seorang yang muflis ataupun mempunyai rekod bankrupsi, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam ataupun mereka tidak bekerja dalam sektor kerajaan dan tidak disabitkan oleh sesuatu kesalahan oleh mahkamah. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan melihat kepada apakah antara kelayakan sebagai pengundi. Sebagai pengundi, seseorang pengundi yang berkelayakan boleh mengundi jika terdapat namanya didaftar dalam senarai daftar pemilih. Baiklah, seterusnya, seseorang pengundi juga merupakan warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas. Namun, terdapat perubahan dalam perlembagaan yang membenarkan warga negara Malaysia berumur 18 tahun boleh mula mengundi. Seseorang pengundi yang tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh mengundi dalam pilihan raya tersebut. Selain itu, seseorang pengundi hanya boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja. Seterusnya, anggota pasukan keselamatan, pelajar di luar negara dan pegawai kerajaan yang bertugas di luar negara boleh mengundi melalui pos. Syaratnya, mereka perlu mendaftar sebagai pengundi yang sah. Baiklah, mari kita lihat apakah antara aktiviti selepas proses penamaan calon. Calon yang bertanding boleh mula berkempen untuk menarik undi. Calon juga dibenarkan mempamerkan manifesto masing-masing. Selain itu, calon dibenarkan untuk menampal poster-poster calon yang bertanding. Kempen hanya dibenarkan dari 7 hingga 15 hari sahaja selepas proses penamaan calon. SPR telah menubuhkan sebuah urus setia diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai ketua eksekutif. SPR dibantu oleh sekumpulan kaki tangan awam. Urus setia SPR ini diwajibkan untuk mengikuti garis panduan, guideline dan dasar yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Baiklah pelajar-pelajar, setakat ini sahaja sesi perbincangan kita untuk topik kali ini. Kita akan bertemu lagi untuk sesi perbincangan yang seterusnya.